Pernahkah anda melihat satu billboard yang tertulis perkataan energi bagua ini? Dan pernahkah anda melihat satu kelompok orang yang mengelilingi pokok di taman-taman disertakan dengan ritual tertentu? Sebenarnya ini merupakan satu gerakan agama baru yang kini dia aktif berkembang di Malaysia. Berdasarkan buku 60 agama baru di Malaysia ini, kita akan membincangkan satu gerakan agama baru yang aktif berkembang di Malaysia, yang mana terdapat satu kumpulan yang dikenali sebagai energi bagua atau body meditation. Energi bagua atau body meditation adalah gerakan kultus atau agama baru yang berteraskan fahaman tenaga dalaman yang memiliki kaitan dengan tenaga alam semesta yang dikenali sebagai universe. Konsep energi bagua itu dikatakan keseimbangan kekuatan yin dan yang, aliran tenaga dan kehidupan di alam semesta yang merupakan akar bagi fahaman New Age. Mereka ini bergerak di atas promosi kesihatan dengan melakukan meditasi cara mereka. Pengasas ajaran ini dikenali sebagai Jin Body. Dia dilahirkan di wilayah Hebei di China. Semasa kehidupan kecilnya, dia dikatakan menderita pelbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan kerana kesempitan hidup keluarganya. Ketika dia berusia 6 tahun, keluarganya telah berpindah ke Qinghai, yakni satu wilayah dataran tinggi yang dikenali sebagai satu kawasan yang kurang atau nipisnya oksigen. Akibatnya, kesihatannya sudah teruk menjadi semakin merosot. Ibu bapanya mencari pelbagai cara dan rawatan untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya mereka menemui seorang bekas lama, yakni Sami tertinggi dalam aliran Buddha Vajrayana dan aliran Tatrayana yang mendominasi di wilayah Tibet dan juga sebahagian kawasan pegunungan di China. Dan dikatakan bahawa Sami tersebut telah menolongnya. Diceritakan bahawa Sami lama tersebut bukan hanya merawatnya sahaja. Pada masa itu, dia menyedari bahawa kaedah yang digunakan untuk menyembuhkan penyakitnya itu jauh tidak sama dengan pendekatan biasa dilakukan oleh para tabib atau para doktor atau para bomoh di kawasannya. Jika tabib menggunakan ubat penahan sakit untuk mengurangkan sakit kepala, dia mendakwa Sami lama itu menggunakan qi atau tenaga dalaman untuk menyembuhkannya. Setelah itu, dia telah menguasai secara mendalam tentang ajaran Dharma dan konsep hubungan alam dengan manusia. Dan dikatakan dia tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga memiliki kekuatan penyembuhan khas, yakni konsep itu mula diberi nama sebagai energi bagua. Pada tahun 1991, dia mula dikenali sebagai master dalam intensif meditasi. Sejak itu, dia telah mengajar dan memberi inspirasi kepada ramai orang di seluruh Asia. Antara perkara mereka mempromosikan dalam meditasi Jin Body ini adalah mereka mengatakan ia didasarkan pada falsafah timur kuno, yakni elemen belas kasihan dan pemahaman tentang hubungan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari alam semula jadi, yang hidup dalam kesatuan roh, yang memiliki energi dan juga tenaga, yang juga merupakan elemen Tuhan, yakni pemanaan Tuhan di sisi kepercayaan mereka. Hari ini, pusat meditasi body atau energi bagua telah bertapak di beberapa negara, iaitu termasuk di Kanada, Amerika Syarikat, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia. Asas mengenai konsep ketuhanan mereka ini hampir menyerupai dengan ajaran agama Buddha, yang mana energi bagua juga tidak menekankan konsep ketuhanan. Akan tetapi mereka memahami kepada punca asas segala tenaga, yakni roh adalah berasal dari Tao atau dikenali juga sebagai universe. Universe itu dikatakan punca bagi segala kehidupan di dunia ini berasal dan bermula. Ia merupakan sumber tenaga atau roh yang sama. Asas kepada kepercayaan energi bagua ini adalah hasil sinkretism ataupun gabungan dari ajaran Taoism dan Buddhism. Gabungan dua konsep tersebut menjadi teras kepada ajaran yang dibawa oleh Jin Body. Dan gerakan ini laju bergerak di atas tema transformasi body, mind and spirit. Seperti amalan Qigong, dengan dakwaan kaedah kuasa dalaman boleh menyembuhkan penyakit seseorang, maka amalan spiritual dalam energi bagua ini juga banyak berteraskan meditasi dan pergerakan khusus untuk mengalirkan tenaga dalaman untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Mereka juga mengajar bahawa manusia dan alat ini juga memiliki tenaga yang berada dalam bumi dan langit yang sama. Seperti disebut oleh Jin Body dalam bukunya, "In the process of practicing energy bagua, we receive energy from heaven and earth. We take in the essence of nature. We respect the heaven and love all people so that we are in harmony with nature."
Oleh itu mereka percaya bahawa roh ataupun tenaga dalam alam ini berada di mana-mana. Dan mereka percaya bahawa pokok dan alam ini memiliki tenaga yang boleh berinteraksi antara satu sama lain. Lalu jin body memperkenalkan ritual dengan berjalan secara perlahan di sekeliling pokok. Dan tangannya akan menghala ke arah pokok tersebut. Menurut mereka tidak semua pokok boleh dilakukan dengan ritual ini. Kerana mereka dilarang menggunakan sebarang pokok berduri atau beracun. Dia mendakwa dengan melakukan amalan sebegini, manusia dapat menyerap tenaga daripada pokok tersebut. Dan mereka percaya tenaga yang ada pada alam itu dapat memberi kesihatan yang baik dan dapat memperolehi penyembuhan secara semula jadi. Manakala buku rujukan mereka adalah Energi Bagua, The Secret Code of Life yang ditulis oleh Jin Body sendiri. Buku ini membincangkan falsafah konsep energi Bagua dan juga Yin dan Yang. Tidak dapat dikenal pasti bilakah tarikh ataupun tahun kumpulan ini mula bertapak di Malaysia. Sekitar tahun 2016, mereka telah mula aktif di lapangan dan mula mendapat sambutan hebat di kalangan masyarakat Cina di Malaysia. Menurut laman sesawan Energi Bagua di Malaysia, terdapat senarai bahawa mereka memiliki komuniti yang sudah berada di merata di seluruh Malaysia. Kini kumpulan ini tidak berfokus di mana-mana pusat keagamaan. Akan tetapi mereka banyak bertumpu di taman-taman dan dewan yang akan diletakkan pokok untuk dikelilingi oleh mereka. Antara program besar yang sering dianjurkan oleh gerakan ini, yang mana kebiasaan mereka akan adakan di Maib Serdang. Boleh dikatakan hampir setiap tahun mereka mengadakan amalan energi Bagua ini di dewan tersebut sejak 2016 lagi. Pada masa yang sama mereka akan mengedarkan risalah yang mengajarkan tentang konsep energi Bagua. Pernah ada isu pada 27 Disember 2018, akhbar The Star bertajuk Energi Bagua Activities Banned in the 8 Parks in Penang menceritakan bahawa aktiviti energi Bagua dilarang di 8 taman di Pulau Pinang. Alasannya kerana selain dari aktiviti mereka yang memakan ruang yang banyak, ia juga meninggalkan kesan yang merosakkan taman tersebut. Antaranya kesan dari amalan mereka mengelilingi sekitar pokok itu telah merosakkan akar pokok dan rumput di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun pada Januari 2022, amalan mereka itu kembali dibenarkan semula dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Gerakan agama ini di Malaysia menegaskan bahawa kesemua amalan dan kepercayaan mereka ini hanya untuk non-Muslim sahaja. Dan dalam risalah mereka ini juga jelas menyebut bahawa edaran ini hanya khas kepada non-Muslim sahaja. Dan itu jelas menunjukkan amalan mereka itu adalah amalan keagamaan, bukan senaman semata-mata. Gerakan ini aktif di Malaysia di kalangan masyarakat Cina dan gerakan ini aktif disebarkan di atas tema kesihatan dan berkempen melalui testimoni-testimoni dari pengamalnya yang rata-rata mengatakan semakin positif setelah mengamalkan cara meditasi body. Walau bagaimanapun amalan ini tidak terbukti secara saintifik seperti rawatan alternatif yang kebiasaannya dilakukan oleh gerakan New Age yang lain. Bagi untuk memahami bagaimana akidah fahaman New Age ini berperanan, saya ada membahaskan secara khusus di dalam buku Tersesat, Kebatilan Gerakan New Age, yang mana fahaman ini juga turut dibincangkan bersama. Ingatlah kita sebagai Muslim dituntut agar menjaga identiti dan juga perbuatan dari menyerupai amalan dan juga kepercayaan agama bukan Islam. Walaupun kadang-kadang ia dilihat seperti tidak ada apa-apa di sebalik senaman tersebut, seperti yoga dan juga meditasi yang dilihat seakan seperti senaman yang tidak ada kaitan dengan agama. Akan tetapi hakikatnya ia memiliki falsafah dan kepercayaan yang berakal di sebalik senaman tersebut. Sebagai Muslim, kita harus ingat kepada sabda Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka akan tergolong kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud.